Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wa latisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita pada malam ni. Walaupun kadang-kadang ada tak ada dia mai balik. Hari ni kita mengaji bab, kita masih lagi duk mengaji, baru kita masuk mukadimah kan, duk cakap-cakap berkenaan dengan bab zakat dan sedekah. Kita cakap bab zakat dan kita cakap bab sedekah. Dan muka surat hadis kita 30 kita berpandukan hadis yang buku yang kita beli ni. Bagus buku ni, apa beli apa tanda. Bila masuk bab zakat ni, tanda tu apa benda semua, apa yellow semua tulis kat situ kan. Bila kita sebut bab zakat, kita dah cakap dah berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 60, kita dah bincang dah kan. Orang-orang yang sepatutnya kita bagi golongan asnaf tu, orang yang sepatutnya kita bagi fakir, miskin, semua dah kita sebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Dia cerita habis dekat kita benda tu, ada cerita habis kat kita. Maka kita mai pula sebelum tu, dia buat mai, kita mai pula hadis, kita cerita hadis yang pertama, kewajipan yang kita kena zakat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala asal usulnya Allah tak tulis kat situ inna sadaqat. Allah kata sedekah tu zakat. Pada asal usul dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau orang jenis orang kaya ni bantulah orang miskin. Kekayaan aku, malu mali, harta hampa adalah harta aku, kata Allah. Aku pilih di kalangan manusia tertentu yang aku bagi rezeki dia lebih. Bila dia bagi dia lebih, aku bagi rezeki dia lebih, terlebih sangat, jangan ambil benda tu. Bila terlebih sangat, jangan duk pegang dah. Bila terlebih sangat, tengok orang yang memerlukan, pergi lempak dekat mereka. Nampak tak? Ini iman yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Sampai tak terbilang-bilang. Nanti kita tengok macam mana Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal. Yang Ustaz duk kata, bila kita cakap bab zakat, cantik hari ni malam ni kan. Bila apa nama, ingat hero kita, Allahu Akbar, selamat datang. Ingatkan majlis baru bukan apa kan. Allahu Akbar, selamat datang ke Aditya. Pak Amir ni Allah bagi berkat dekat dia. Kalau dia jadi wakil rakyat kawasan ni, rasa benang. Bukan. Oleh sebab tu apa nama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita cakap masalah zakat, kadang-kadang kita mengajikan, walaupun kita mengaji simple, katalah mengaji hari ni tu tak 2-3 bulan. Ilmu ni kalau boleh kita perkemahkan. Bila kita sebut masalah zakat atas kepala otak kita, benda kita nak mengaji hadis ni, kita bubuh. Orang yang akan memperkenalkan bab zakat dekat kita, cerita dekat kita bab zakat ni, tak lain dia tak bukan mukadimah dia. Hadis akan letak sahabat Nabi nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masa Nabi pesan dekat dia, Nabi kata, Muaz, pilah negeri yang kaya. Puak-puak Yaman ni Ustaz dah ceritakan panjang lebar. Ustaz cerita dengan apa? Kaya, pimpi kat mereka. Pi kat mereka kalau boleh. Orang kaya yang berharta ni, bantulah orang lain. Bantulah orang lain. Nampak tak? Allah mau sedekah. Sedekah ni sedekah, maksudnya kita sedekah. Kita membenarkan sedekah, kita membenarkan harta ni dibagi kepada orang yang sepatutnya. Allah bagi kat kita, kita tahu kata harta tu harta Tuhan. Aku cari yang terlebih tu aku kena bagi pada sepatutnya. Kita tahu kawasan kita ni susah dibagi. Kalau kita tak tahu, kita ada JKKKK kita, dibagi kat dia. Dia tahu apa kerja nak buat. Hang ambil ke ni, duit kami ni asnaf. Dia kena tulis
itu duit orang bagi niat untuk zakat. Zakat dia kena bagi pada asnaf. Dia tak boleh ambil duit ni bagi pada masjid. Masjid bukan masuk kategori asnaf. Okey? Dia tak termasuk kategori asnaf. Dia pergi ambil duit ni bagi pada anak yatim, dia tak termasuk kategori asnaf. Ramai orang anak yatim tapi kaya. Anak yatim jenis miskin. Aku pun yatim kan, mak aku mati, bapak aku mati. Kau debu kat hang baru hang tahu, nampak tak? Hang tak termasuk kategori itu. Kategori dengan arti kata dia ni miskin. Dia ni ada syarat fakir, ada miskin dia. Ada faham ke cakap? Kita dah cakap panjang. Hari ni mai kita dengar satu hadis Nabi SAW. Hadis yang mukadimah. Kita tak masuk lagi kan hadis ni kan? Kita masuk hadis ni. Daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ni duk ada kat sini memang pendek, tapi dia buat mai. Tuan kitab ni buat mai takat ni je berkenaan dengan bab ni. Dia macam mana? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'az ila al-Yaman fa dzakara hadi wa fihi. Dia kata. Hari ini dia kata sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu dengan Nabi. Bila dia beranak saja mai, sebelum dia beranak mai, berkali-kali ustaz cerita. Mak dia ni punya suka sangat-sangat dekat Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Mak dia memang tahu dalam semua ya Allah manusia ni yang tak ada sikap kalang kabut apa pun tak ada adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau kalau boleh anak dia celik-celik mata walaupun zaman tu zaman fitrah, tapi mak dia bagus. Mak dia kata mula-mula sekali anak aku beranak, anak aku mau orang yang tengok anak aku, taknid anak aku, doa dekat anak aku ni, pegang anak aku, tak lain dah tak bukan Rasulullah. Pada masa tu Nabi, kita tahulah Nabi di pada halau Nabi. Dia duk menangis, duk sembahyang depan Kaabah, duk menangis. Minta sangat-sangat ni orang yang boleh tengok anak dia, taknid anak dia, doa dekat anak dia, tak lain dah tak bukan adalah apa nama? Tak lain dah tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada dia berdoa, coy beranaklah Abdullah bin Abbas. Pada masa tu Nabi daripada halau dia tak pergi masuk. Beranak Abdullah bin Abbas. Bila Abdullah bin Abbas beranak, mak dia dengar berita hari beranak Abdullah bin Abbas, satu kaki Nabi masuk di Masjidil Haram. Nabi masuk kota Mekah balik sempena hari lahir Abdullah bin Abbas. Mak dia balut apa nama Abdullah bin Abbas pelari pisau pergi kat Nabi. Nabi doa dekat dia macam-macam doa yang kita kenal. Nabi pegang tangan kepala dia, bismillah ala barakatillah. Bismillah ala barakatillah. Nampak tak? Bismillah, dengan nama Allah berkatlah budak ni. Dan Nabi berdoa yang paling dahsyat sekali dekat Abdullah bin Abbas ni, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah ya Tuhan, faqihkanlah budak ni masalah agama. Cerdikkan masalah agama, masalah fiqh, cerdik dia. Masalah panama hadis yang akan cerdik siapa dia? Abdullah bin Abbas. Wa alimu ta'wil, ya Allah ya Tuhan, ajak dia berkenaan dengan Quran ni. Ayat-ayat Quran yang kadang-kadang kita susah nak terjemah. Ni nak tanya ni Allah duduk di mana, duduk bincang. Pergi refer dia kepada Abdullah bin Abbas. Pasal Nabi kata nak tahu Quran jumpa dengan dia. Pasal tu Nabi kata esok ni kalau aku mati, Nabi kata aku tinggal dua benda, Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita jadi pening, semua ustaz duk kata kami pegang Quran, dini pun pegang Quran. Hanana pun kata macam tu, dini pun nak melupak kata macam tu. Semua duk kata pegang Quran ustaz. Maka Quran yang kita pegang ni, kita tengok Quran yang kita pegang, hadis yang kita pegang ni, semua orang mengaku, tapi pegangan Al-Quran dan hadis ni kita kena ikut selera, kita kena ikut fahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Depa lebih clear faham Quran, depa lebih clear faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya Abdullah bin Abbas sendiri, Nabi doa dekat dia. Nabi doa dekat Abdullah bin Abbas. Pasal tu bila ada satu masalah, duk kelupok mi kadang masalah tu susah nak faham, bila Abdullah bin Abbas cakap saja, semua sahabat Nabi akan ambil Allahu Akbar. Semua sahabat Nabi akan dengar. Bila mai dia pendapat daripada Abdullah bin Abbas, cukup dah.
Banyak benda yang kita duk mengaji, kita duk dengar macam mana fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas. Hari ni kita tengok dia cerita, Abdullah bin Abbas kata, bila masuk saja bab berkenaan dengan zakat, bila masuk saja bab berkenaan dengan sedekah, jangan jadi macam orang Yaman. Jangan jadi macam orang Yaman. Orang Yaman Allah minta, Allah kata kalau boleh harta lebih tu sedekahlah. Sedekah tak mau sampai Allah kenakan zakat. Turunnya hukum zakat. Menunjukkan setahun harta tu yang tersimpan kena buat keluar. Duit kita keluar masuk duk menjaga, keluar masuk. Dan kata ustaz ada zakat penjagaan. Zakat penjaga ni kan? Ya, zakat penjaga ada kalau duit hang tu kumpul. Hang duk jual kuih. Duit benda ni jual ni duk keluar duk masuk, tak tahu lah ustaz. Duk masuk keluar tak tahu yang mana. Tapi duk masuk keluar tu yang 1000 tu tak bergerak, duk macam tu je. 1000 tu kena buat keluar. Nampak tak? Dalam setahun 1000 tu duk macam tu. Buat nampak 1000 tu dia tak bergerak. Hak lain bergerak ustaz, nampak tak? Hak 1000 tu nak berkeluar, buat keluar RM25. Ada faham kata-kata Pak Mi? 25%. Pak Mi duk menjaga apa kan, kuih apa ke depan-depan tu, cukup setahun tak bergerak 1000. Kalau kita walaupun kita orang menjaga tapi duit tu tak kita tak terkumpul setahun, tak apa, tak perlu berkeluar zakat. Tapi jangan kita dengar kata ni ustaz weh, hak jenis labu-labu saya ada hak labu tapi nak pakai kuliah malulah nak makan. Cuma bila pakai kuliah ni saya tak pakailah hak merantai labuh tu pasal pakai tudung labuh. Bila pakai tudung labuh orang tak nampak lah tu. Tapi makan kenduri saya pakai lah ustaz. Pasal tudung saya pakai singkat. Bila nampak tak? Bila tudung tengok sampai nak cerita punya jahat. Bila tudung singkat saya pakai, dia pakai labuh, nampaklah. Jadi bila main kuliah-kuliah ni tak nampak, jadi tak mau pakailah, nampak tak? Macam dulu-dulu kan orang kita dulu kalau ustaz nak cerita orang Kuala Lumpur ni denganga. Dulu-dulu kalau orang kita nak pergi makan kenduri ni, tak ada barang, kadang-kadang pergi pinjam barang. Kadang-kadang mak kita pergi dulu, lepas balik mak kita buka balik pas kat anak dia pula kan. Hak dulu nak pergi makan kenduri, dia kalau pergi makan kenduri ni semua tak ada, malu sangat. Kadang-kadang pinjam hak orang pun penipu. Ada faham? Kadang-kadang makan-makan apa kan, bila makan ambil ayam kan, saja tarik. Ya hati saja tarik, dia tunjuk berapa urat kena ada. Ni semua jenis dah raplah dah. Alhamdulillah bila dah mengaji, bila dah faham, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan apa benda yang ada ke orang perempuan tu tak boleh zahir, tak boleh menampakkan. Tak boleh menampakkan barang yang dia pakai kalau boleh tutup. Nampak ke? Sampai khilaf dekat ulama zahir. Ulama kata apa? Yang zahir di muka hang. Di muka hang zahir, di tangan hang yang zahir. Yang ni nampak tak apa, ulama kata. Tapi jangan keterlaluan. Pasal tu kadang-kadang kita pergi ke Darut, dia cucuk dalam sini. Ustaz, apa hukum yang keluar dalam sini satu berdunggu duk keluar dalam sini apa benda? Dibenarkan dalam syarak. Kalau kita pergi di India, pergi Pakistan, semua ada. Kadang-kadang dia cucuk hak lebih tu, dia pakai tudung, kita nampak satu macam hidung. Tak, hidung ni cacat kan? Pada cacat apa pun dia cucuk benda tu. Ada faham? Apa-apa pun tak tahu, hangguk sudah. Maka hukum mengatakan bahawa sebaik-baik perhiasan wanita, supaya esok ni perhiasan tu tak diazab oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang emas yang perak yang mereka pakai ni akan azab mereka. Akan azab mereka. Pasal menzahirkan semua benda yang ada. Boleh zahirkan dalam rumah, dizahirkan pada rumah keluarga, dizahirkan pada pada suami dia. Dia pakai satu tu, suami dia tengok, Allah pakai aku suka. Bila suami kata macam tu saja, ada peluang isteri ni ke syurga Allah Ta'ala. Kerana dia pakai kerana kerana suami dia. Dia pakai nak pergi kenduri, mampu hang. Hang faham nak pergi kenduri. Tak tahulah, nampak tak? Habis jual dia lelong akhir tahun ni 70% hak rantai habis jual. 70% sampai ke 31 hari bulan ni. Ada faham? Hangpa tahu apa? Ya Allah ya Tuhan. Oleh sebab tu ya Allah kita boleh pakai di cincin ni pun ala kadar. Satu, setengah ulama tak membenarkan, tapi ulama yang kuat sangat-sangat tak boleh, kena kosong. Dia kena selum sarung tangan dia. Apa ada kata tak apa.
Di sini khilaf dia. Kita ambil jalan pertengahan tak apalah. Tapi jangan buat macam ribut. Jangan buat macam ribut. Nampak tak? Kadang-kadang ustazah saya pesan dekat Allah Ta'ala, penuh tangan ni, hang jaga. Dengan orang dah tengok, ya Allah, dengan batu dengan batu hijau dia pun sini hijau. Hang jaga, hang ustazah mau katuk hang mampu, nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, hang siapa sekalipun, hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum, nampak tak? Oleh sebab tu kadang-kadang dia pakai dengan tujuan dia pakai ni pasal dia tak nak keluar zakat. Dia tak mahu keluar zakat. Orang macam ni Allah kata finnar, dia ke dalam neraka. Elakkan harta benda Tuhan yang Allah bagi ni, tak nak keluar zakat. Orang macam ni mudah menuju ke neraka Allah Ta'ala. Kita nak mengaji bab sedekah, bab zakat ni, kita tengok satu ancaman Allah Ta'ala bagi orang yang memiliki harta, terutamanya emas perak, harta yang berlebihan, tapi sifat dari Allah, ya Tuhan, susah nak keluar harta ni, Allah ancam dia. Allah ancam dia. Oleh sebab tu maka jangan Allah SWT dah cerita macam Muaz bin Jabal, Allah hantar dekat sana, minta kalau boleh keluarkan, tak mau, sampai Allah perintahkan keluarkan zakat. Nampak tak? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat benda yang wajib, satu. Yang kedua, paling Allah suka sekali orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ni paling Allah suka. Sedekah macam mana? Sedekah contohnya, dia dapat gaji sebelum dia guna lagi pada orang lain. Dia dapat gaji, dia tak tahu guna lagi, dia terus jumpa dengan JKK. Dia berjumpa dengan JKK. Ni JKK hijau kan? Dia jumpa dengan JKK hijau kan? Dia berjumpa, ya Allah, dia kata apa? Ni saya dapat gaji ni, saya nak bagi RM30 ni untuk sedekah saya. Dia tak boleh kata zakat, sedekah dia. Pasal Tuhan kata wa yutahhiru, tathir. Bila kita keluar kerana Allah, wa yutahhiru, Tuhan janji untuk membersihkan kita. Aku Tuhan, aku janji untuk membersihkan diri hang daripada segala bentuk ancaman penyakit yang nak mai, hamba keluar untuk aku cuci. Penyakit asad dengki, keduniaan, orang yang gila dunia, yang tu yang ni akan hilang dengan sifat bersedekah dia. Yang kedua, Allah kata apa? Allah cuci tentang harta benda yang kita beli. Harta benda kita bersih daripada benda kotor, diri kita bersih daripada benda pengotor. Dua benda tu Allah kata wa yutahhiru, tathir, aku bersihkan hang hasil daripada kita keluar. Hajat dekat diri anak kita. Sebelum nak bagi kat mak ni, sedekah dulu. Mudah-mudahan bagi kat mak nanti berkat, bagi kat semua orang pun berkat. Sebelum hang nak beli botol anak hang kan, susu anak hang kan, pergi sedekah dulu. Ingat, sebulan yang hang boleh bekerja ni, semua tenaga ni mai daripada Allah. Kalau Allah bagi hang terlentang, hang boleh cari duit ke? Ni 2-3 hari ni angin di laut, tak boleh pergi ke laut. Kan? Angin boleh tak dapat laut. Nampak tak ada duit. Nak beli coklat pun nak pikat, nak beli tak mau beli. Tak ada duit 2-3 hari dah, ya Allah, angin dak berkocak, nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, dapat ikan di laut tu, ikan yang bertasbih tu, kita lempak kita punya apa, jaring ke apa, kita lempak kita punya apa, kita tak tahu kan, ikan tu nampak benda ni orang baik, ikan tu duduk sembang, ikan ni, kalau ikan jahat, tak usah jahat, orang jahat, dia pun lari, dia tahu buka jahat, ada faham? Angguk sudah, percaya sudah. Ikan ni baik, dia mah, ya Allah. Kita dapat dah, biar dia pun kelepok, elok dapat dia. Sebelum kita dapat, orang bagi kat kita duit. Nah, dapat, tiba-tiba dapat RM60, ambil RM5 ni. Bismillah, sedekah. Ambil asing kan? Wallahi dapat, bulan poket atas. Ya ni, aku nak bagi habuan aku, Allah bersihkan pendapatan aku hari ini. Kita tak lupa kat Tuhan. Tuhan tak zalim. Dalam bab tu Tuhan tak pernah minta. Tuhan tak pernah minta. Yang zakat ya wajib. Tapi yang ni Tuhan kata bagus, dia tak lupa dekat aku. Dia tahu kata huwa razak, yang bagi rezeki ni aku. Dia tahu yang dia pergi ke laut ni Allah yang menentukan pergi laut. Ada orang tak boleh elok pergi ke laut. tak memang semput. Dia memang semput.
Elok nak pergi ke laut, elok dah pakai dah sempur, dah tak boleh pergi ke laut. Ada faham? Allah tengok Allah tak bagi. Tapi kita kata alhamdulillah aku dah berapa hari nak pergi tak sakit demam. Balik mai ya Allah. Habuan kita bagi pada Allah. Hari ni pergi sikit bagi. Esok pergi sikit bagi. Jangan kita kedekut pasal itu adalah saham kita ke akhirat. Kita akan tengok dapat walaupun dapat berapa puluh. Cukup ya Allah nak makan seronok. Dapat pun seronok. Dapat kita seronok balik cukup, yang tu cukup boleh simpan lagi. Anak kita tengok Allahu Akbar, tak sakit, tak demam, yang tu yang okey. Dapat duit. Tiba-tiba habis. Dengar kata apa demam? Anak sakit. Sakit jom pergi hospital. PPP doktor kata RM30. Allah. Baru saja dapat 60. Separuh dah Tuhan ambil dah. Kok sakit. Saat ni mai pula bubuh minyak bang. Ni jolok minyak pula kah? RM20. Allah tinggal 10. Ini kata jom kita makan tengah jalan, apakah? Habis macam tu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi orang yang ada keberkatan, Allah tak akan hantarkan rezeki. Aku yang menentukan rezeki. Bila hang cari untuk hari ini, buat balik dengan arti kata pendapatan 80. 80 itulah ketentuan rezeki yang aku bagi ke hang yang terbaik. Hang jangan merongot. Kalau aku tunggu lagi, mesti kam lagi banyak. Tak ada. Hang tunggu macam tu. Jangan kita cakap macam tu, kita orang mengaji. Kalau hang tak apalah, hang pergi pagi sampai pukul 7, aku sampai ke petang. Tak dapat apa. Nampak tak? Dia kata kalau hang tunggu lagi, mesti lebih dapat. Kadang-kadang kita kata kalau kita tunggu lagi sampai ke petang, mungkin dapat ikan lebih. Dia ni kata dia ni kata tu lah, hang balik awal hang dapat sikit, cuma hang tunggu lama dapat banyak. Hang baru cakap banyak sikit. Masalah apa nama rezeki ni ditentu oleh Allah. Bila mana pendapatan kita banyak itulah yang bersesuaian dengan hari itu. Pasal semua kita ni, tambah-tambah kita yang mengaji sunnah ni, menunjukkan keyakinan ikatan kita dengan Tuhan mesti kuat. Kita jangan setakat mengaji gudung-gudang sunnah, tapi cara hidup kita, pelaksanaan kita tengok apa nama cara hidup kita ni memang tak cantik, seolah-olah kita tak kenal yang apa nama itu adalah hak yang Allah bagi dekat kita, yang Allah bagi dekat kita. Mari kita tengok di sini, kita tengok macam mana Muaz bin Jabal duk cerita dekat kita. Baik, tuan kitab ni, ustaz baca kitab ni dulu, lepas tu ustaz baca kitab yang asal macam mana. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia dengan bapa dia dua-dua sahabat, maka kita baca radhiyallahu anhuma, kan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ba'asa Muaz ilal Yaman. Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Kita pun tahu sikit punya ramai kah di kalangan sahabat Nabi yang nak pergi ke Yaman. Nabi kata siapa nak pergi ke Yaman, pasal nak dakwah orang Yaman ni kerah nak mampu. Mereka ni lebih kerah daripada perkasa. Ada faham? Lebih kerah ya Allah memang. Mereka ni jenis macam tu. Yang ni semua ni kita tengok lebih kurang 4-5 tahun lagi, satu pusingan ke 2 pusingan akan habis. Nampak tak? Akan habis. Ni sat je. Tu habis. Ada faham? Masuk gambar tu dalam minda, jaga gegam. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan. Ya Allah. Oleh sebab tu apa nama Nabi SAW bila himpun sahabat, Nabi kita siapa nak pergi di Yaman, semua pakai nak pergi. Nabi kata hampa semua tak sesuai lah. Semua tak sesuai. Kena ada orang jiwa tertentu ya Allah yang boleh melembutkan. Orang kerak ni dia boleh lembut. Seorang sahabat Nabi saja yang boleh melembutkan. Orang kerah ni tak mau terima agama ni, boleh dilembutkan oleh seorang sahabat Nabi nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW, Nabi hantar orang yang teman dengan Muaz bin Jabal ni, nama dia Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Asy'ari orang yang bersama-sama dengan siapa? Dengan Muaz bin Jabal pi. Tapi Muaz bin Jabal sampai Nabi mati, ya Allah, dia tak balik. Nabi tak mau dia balik buat kerja agama, tapi dia buat. Nabi sakit, yang tuan ni tak habaq. Yang duk balik, duk cerita dekat Nabi sampai Nabi nak dengar perkembangan daripada Yaman, tak lain dan tak bukan daripada nama Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yang cerita. Allahu Akbar. Tengok Muaz.
Nabi sayang dekat Muaz sangat. Pasal tu kita mengaji bab zakat macam mana pun, bab sedekah macam mana pun, orang yang mampu cerita kelebihan ni adalah dia. Pasal tu Nabi panggil kepada Muaz bin Jabal ashabul halal wal haram, orang yang boleh menentukan hak halal dan haram. Muaz bin Jabal, kalau nak tahu bab halal, nak tahu bab haram, pergi jumpa dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hebat yang kata Muaz bin Jabal ni. Apa tuan kitab ni kata? Fa dzakara hadis wa fihi, hadis punya panjang berjela kalau ikut hadis ni. Tapi tuan kitab tu tahu jenis kita ni jenis balok, dia buat 2 ringkas saja. Dia tak cerita panjang. Dia tahu ni Allah ni baru mukadimah duk jegil, bila mamak ni nak masuk, bila nak masuk dah masuk dah. Dia ambil sikit aja. Dia ambil 1 baris, 2 baris nak cakap masalah apa? Dia nak cakap masalah zakat. Dia kata apa? Innallah, dengar dia buat mai. Innallah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Hadis muttafaqun alaih. Lafaz hadis ni mai daripada Imam Bukhari. Apa maksud dia? Maksud dia Muaz bin Jabal kata sesungguhnya Allah dia kata sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas kamu bersedekah. Bersedekahlah kamu semua fi amwalihim, harta yang Tuhan bagi kepada kamu, harta yang berlebihan tadi bagilah, bagilah, keluarkan bentuk sedekah. Tu'khazu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muaz, tu'khazu, ambil apa nama harta tu. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil harta tu, dia kata ambil harta tu daripada orang kaya-kaya, orang yang ada orang kaya-kaya, orang yang berlebihan duit tu, ambil harta benda tu, ambil duit tu, faturaddu fi fuqaraihim, maka dibagikan pada orang-orang fakir miskin, bagi pada orang-orang asnaf, bagi orang-orang yang memerlukan dekat depa kita bagi. Hadis ni macam tu tuan kitab ni kata hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ni yang kalau ikut panjang dia macam ni, dia baca macam ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Muaz ila Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Muaz pergi Yaman. Nabi kata, innaka ta'ti qauman min ahlul kitab. Ta'ti qaumun min ahlul kitab. Maka Nabi kata kat dia, wahai Muaz, mula-mula, wahai Muaz, sesungguhnya Muaz bila hampir dia di sana, bila hampir di Yaman, orang ahlu kitab tu depa nanti mai dekat hang. Bila hang sampai saja di sana, orang yang akan mula-mula sekali sampai dekat hang ialah ahlul kitab. Depa tu orang ahlul kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mula-mula kalau depa mai dekat hang, Nabi kata, falyakum awwalan ma tad'uhum ilaihi, bila orang ahli kitab tu mai, mula-mula sekali hang ajak dekat depa mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Suruh depa buat pengakuan, adakah depa sembah kepada Allah, adakah depa sembah kepada Allah. Bila depa kata depa sembah kepada Allah Taala, ataupun depa kata mentauhidkan Allah, pada masa tu automatik hang dengan depa dah sama. Hang taat dekat Allah, depa pun taat dekat Allah. Agak mudah nak berdakwah. Nabi kata dekat Muaz, bila hang sampai saja di Yaman, mula-mula sekali Muaz, orang ahlul kitab lah nanti mai dekat hang. Bila orang ahlul kitab nanti mai dekat hang, mula-mula sekali falyakun awwalun ma tad'uhum ilaihi, bila jumpa dengan depa, mula-mula sekali aku mau hang cakap dengan depa asyhadu an la ilaha illallah. Adakah depa semua ya Allah mengaku bahawa Tuhan Allah ni yang depa sembah? Adakah mereka mentauhidkan Allah? Depa jadikan sembahan depa Allah yang satu, depa tak sembah selain? Kalau yang itulah Nabi kata fa innahum ata'uka bidzalik, sesungguhnya depa dah taat dekat hang dah. Kalau mereka sembah dekat Allah, automatik mereka dah taat dekat hang dah. Dengan arti kata senang dakwah hang nak bagi tahu kat mereka. Nabi bagi tahu yang tu satu. Akhirnya Nabi SAW, Nabi kata, bila mereka dah mengaku bahawa Tuhan yang satu, bercakap masalah semayang.
suruh mereka semayang. Muaz suruh mereka semayang, dan mengucap suruh mereka semayang. Satu hari 5 waktu. Nabi kata apa nama? Fa'allamahum, ajak dekat mereka, dia kata annallah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajak dekat mereka, Allah dah wajib. Kalau hang mengaku Tuhan yang hang sembah adalah Allah, Tuhan ni memerintahkan kita untuk semayang satu hari 5 waktu. Kalau hang mengaku Muaz bin Jabal ambil masa, ya Allah. Nabi kata kalau berjumpa dengan ahli kitab, kalau daripada mengaku bahawa mereka sembah dekat Allah, senang sangat-sangat. Nabi kata mula-mula sekali jangan cakap benda apa pun lagi, cuma seru dekat mereka supaya mereka semayang. Kalau mereka ada Tuhan nama dia Allah, orang tu semayang. Kalau sekiranya ya Allah mereka mengaku Islam saja, mereka tak semayang, kita kena convertkan orang ni kepada Islam. Contohnya orang Melayu yang tak semayang, kita kena convertkan dia, kita kena masukkan dia dalam Islam. Kita duduk sibuk nak Islamkan apa nama hak Cina, kita duduk sibuk nak Islamkan apa nama India, Islamkan Melayu yang belum lagi Islam lagi. Nampak tak? Nabi dah ajak kat dia. Ni Nabi ajak ni. Nabi kata Islamkan mereka dulu. Pasal apa? Nak beza di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, beza ialah semayang. Kalau dia tak semayang maghrib, automatik dia bukan kategori di kalangan umat Muhammad. Nabi sebut lagi, Nabi sebut jelas. Nabi kata orang yang meruntuhkan agama, kadang-kadang kita duk ingat kata apa nama, orang tu runtuh masjid Tulak Bahang lah katakan. Bila orang runtuh masjid Tulak Bahang, kita ramai-ramai keluar tunjuk perasaan, demonstrasi lah. Kita tunjuk perasaan, kami berikrar akan mempertahankan masjid daripada jangan dipecah. Ramai-ramai, ya Allah, nampak tak? Yang kami itu semua jenis-jenis apa? Yang jenis kami itu jenis tak semayang. Kami jenis tak semayang. Kami, mak dia kata kami kau debu hang pun tahu. Nampak tak? Hukum, kalau kita pikat segi hukum, kita cakap masalah agama. Orang yang runtuh masjid, orang tu runtuh masjid satu. Orang ni tinggalkan semayang. Yang mana lebih dahsyat? Yang mana lebih dahsyat? Pasal Nabi kata orang yang meninggalkan semayang, dia meruntuhkan agama dia. Dia yang robohkan agama dia. Kawan tu runtuh masjid boleh buat balik. Tapi kawan ni tinggal semayang, dia runtuhkan agama dia. Bila runtuhkan agama dia, dia runtuh syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak tak? Dahsyat. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penekanan masalah semayang ni. Walaupun hadis-hadis yang lemah kita himpun satu hari saja. Bila kita tinggal semayang, kita hisap matolak dia duk ada kat 28,000 tahun apa keseksaan kena di sana. 28,000 tahun. Sedangkan satu hari kita duduk di sana bersamaan dengan berapa hari di dunia? Satu hari sana 1,000? 40,000. Nampak tak? Ya Allah, 1,000 tahun. Alf sana, Allah kata 1,000 tahun kita duduk di dunia ni. Kalau umur kita 1,000 tahun, berarti baru di akhirat baru satu hari. Kita bayangkan kita tinggal semayang ni, kita kena siksa tolak macam pok lebih daripada 28,000 tahun kita kena. Ayo satu waktu la. Satu waktu. Pasal tu benda-benda ni serius. Benda semayang ni Allah Tuhan, mula-mula sekali Allah akan tanya, hang baik macam mana pun, ini baiklah, ya Allah tolong orang yang tu yang ni, tapi semayang balok. Ke semua kebaikan dia Allah bagi habuan dia di dunia, di akhirat dia tak akan tuntut tentang kebaikan dia. Allah tak mau tengok. Allah nak tengok orang yang cerita tentang kebaikan dia. Orang ni jenis orang semayang. Di dunia Allah balas dia semayang, dia buat kebaikan, Allah balas di dunia. Esok ni dia mati, benda kebaikan tu dia usung sampai ke akhirat untuk membela diri dia pula. Untung tak orang semayang. Pasal tu jangan balok termasuk dengan aku sekali. Benda ni benda ya Allah nak.
Habis lekeh pasal tu. Nabi kata kat Muaz bin Jabal, kita nak cakap bab zakat ni, mula-mula sekali Nabi bincang benda tu. Nabi kata dia macam mana dia ni? Kalau dia boleh mengucap asyhadu alla ilaha illallah, cukup bagus. Orang ni mudah akan taat pada Allah. Pasal dia mengaku dia tu sembah pada Allah. Yang kedua, kalau dia sembah kepada Allah, buktikan persembahan dia tu dilakukan dalam bentuk salah, Nabi kata. Hang mengaku Tuhan hanya yang satu, pasal apa hang tak sembah dia? Hang mengaku kata asyhadu alla ilaha illallah, tapi sepanjang hidup hang tak semayang. Hang ada Tuhan ke? Puak-puak tu kadang-kadang puak-puak batu cave kat apa nama? Puak waterfall pun dapat 17 hari bulan ni. Dia sedia dah. 17 bulan 1 ni kan. Tapi usam lah. Dia sedia dah, nampak dia sedia dah. Dia pipi dah. Rom mana simarom mana simarom. Dia pipi dah. Dia ada pagi-pagi dia ada. Saat di petang ada. Hang ada apa? Hang ada apa? Nampak tak kita? Aku Islam. Nak mampu yang nampak tak? Pasal tu orang jenis macam ni, ya Allah bagi Islam tak semayang, dua benda akan bakar dia. Pertamanya apa nama? Batu. Yang batu-batu dia buat tokong tu, batu tu semua akan bakar kita. Batu sembahan depa, batu tu bakar kita satu. Yang kedua manusia. Siapa dia? Lingua ing akan bakar kita. Lingua kita aku mai dengan elok atas sini, apa demah aku Aku kapiak betul, aku tak kenal agama. Yang hampa kenal agama, pasal apa tak boleh tunjuk sikap yang baik dekat aku. Hampa orang yang ada agama. Aku kapiak betul. Kapiak aku pun aku tak pernah ambil sampul satu sampul pun aku tak ambil. Hampa Islam semua sampul hampa ambil. Ayo kamu nak Allahu akbar kabirah. Kita nak kata apa? Kita megah sebagai kita sebagai seorang Islam, tapi penampilan diri kita sebagai Islam orang tak boleh nampak. Orang tak boleh share dengan kita Islam kita. Orang tak boleh rasa gah dengan apa yang kita ada. Dan kita tak ada. Nampak depa ni kehidupan kotor dengan penipu, percakapan. Apa benda yang aku boleh ambil yang menyebabkan aku boleh masuk Islam? Allahumma. Hari jadi dia ke hari apa? Dia hantar kek taib bagi. Orang takkan lupa untuk selama-lamanya. Bila dia nak masuk Islam saja, dia ingat orang yang buat dekat aku ni orang Islam. Orang yang buat dekat aku ni orang Islam. Kalau macam inilah sikap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Tunggulah masa dia. Tunggulah masa dia. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Muaz, kalau dia boleh mengucap, suruh dia semayang. Suruh dia semayang. Bila dia dah semayang, dia boleh jaga 5 waktu semayang. Muaz, langkah yang seterusnya, hang kata dekat dia, sesungguhnya Allah suka ciri-ciri orang yang sembahyang ni. Allah kata aqimus salah wa atuz zakah. Orang yang sembahyang, sifat orang sembahyang, orang yang sembahyang, dia dengan zakat, dia dengan sedekah tak dapat nak dipisahkan. Bila dia sembahyang, selalu bila Allah sebut orang yang sembahyang dekat aku selalu akan bersedekah untuk aku. Ayat berkenaan dengan apa nama? Ayat berkenaan dengan sembahyang dengan zakat tak pernah dipisahkan. Tak pernah dipisahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Muaz, sesungguhnya kalau depa sembahyang, kata dekat depa, anallah iftarada alaihim sadaqah. Allah Subhanahu wa taala mau kalau boleh hampa yang sembahyang ni, harta yang berlebihan ni, keluarlah untuk pada Allah, sedekahlah kepada Allah, bagi kepada Allah. Allah menggunakan perkataan rela hati, dapat bagi. Allah ajak dekat kita. Apa jenis kita dapat pun nampak tak? Orang main bagi, nalah saja nak bagi, ambil RM1 masuk. Latih diri selalu macam tu. Allah duk ajak dekat kita. Pasal sifat kita sifat orang sembahyang. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Ustaz duk cerita, Nabi masuk di masjid. Nabi bila tengok saja sahabat-sahabat dia macam Hakim Ibn Hizam, Nabi tengok sahabat-sahabat dia di Madinatul Munawwarah masuk masjid, Nabi menangis. Ayat mata Nabi meleleh menangis. Masuk menangis. Last kan Nabi peluk dia. Dia kata, Rasulullah, pasal faham menangis? Halaka ibadaku halaka salatan. Musnahlah ibadah, musnahlah sembahyang.
Kalau hang bersemayang tapi susah nak berzakat, kalau hang semayang susah nak bersedekah, Allahu Akbar. Salah satu ciri orang yang sembahyang bersih dengan Allah Ta'ala, orang yang semayang ni bila bak keluar zakat, bila bersedekah, dia membersihkan diri dia dulu. Dia bersihkan diri dia dulu. Pasal tu sahabat Nabi bila dengar saja mulut Nabi sebut sedekah, Allahu Akbar, pergi cari kok mana, susah nak dengar mulut Nabi minta sedekah. Pasal bila Nabi nak buat sesuatu program, orang yang mula-mula sekali akan bangun, akan bagi infak kepada semua program Rasulullah, perang, makan minum, yang tu yang ni, tak lain dan tak bukan Abdurrahman bin Auf. Sampai sahabat-sahabat Nabi yang lain kata, bagilah ruang hari ni kami pula berebut nak buat sedekah ni, berebut. Allahu Akbar. Kita kena tanya, siapa ni? Siapa ni? Depa angkat kepala, ya Allah, angkat kepala. Pasal tu jiwa mereka ni seronok dengan agama, pasal agama mereka hayati. Kita beranikan diri, ala kadar, tak ada lah. Kalau ada insya-Allah habis. Tapi jangan bila mana ada tapi tak ada lah, tak benda tu ada tapi kedekut dengan Tuhan, standby. Bila kita tak mampu nak bagi, istighfar, astaghfirullahalazim, Tuhan aku takut, doa ada. Bila keluar takut apa-apa jadi, istighfar dengan Tuhan. Pasal kita ada ketakutan. Kita tak, kalau kita akidah yang kuat, bila kita keluar apa-apa jadi, kita tahu kita bagi untuk Allah, Allah akan bagi untuk kita. Tapi iman tu belum sampai lagi kat kita. Belum sampai lagi. Bila belum sampai, itulah yang kita duk main kuliah, duk main mengaji ni, nak bagi tahap keimanan yang konkret, yang kuat, supaya kita boleh menuju kepada keredaan Tuhan. Esok ni kita mati malam ni, ke semua benda kita cari bread habis. Dia bukan untuk kita, untuk siapa? Untuk orang lain. Mati malam ni bukan hak kita dah, semua hak orang lain, kecuali yang kita wasiatkan untuk kita. Ni duit aku 1/3 ni aku ayatul lain, itu duit diri kita yang nak tolong kubur kita. Tapi bila kita mati saja, habis. Ke semua penat lelah kita cari berpindah kepada orang lain. Berpindah pada orang lain. Tiba-tiba orang lain pula ambil duit tu buat kalang kabut. Kita termasuk share dengan kubur kita. Anak kita dapat hurrah. Hurai. Anak kita dapat duit. Hurai. Bapa hambut dalam kubur. Hurai. Nampak tak? Ya Allah, benda tu kita kena fikir, ya Allah, ya Tuhan. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata pada Muaz, ambillah duit orang yang berlebihan bagi sedekah. Kita pun tak ada, ala kadar. Jangan kita bawa benda tu atas dasar paksaan. Depa ni kalau buat kuliah, tabur bergerak, kena berbuh lah sengit dua di atas ni. Tak berbuh, kena berjalan, malu pula berbuh. Dia standby tu kerana paksaan, niat dah jadi lain. Dia standby. Semua orang nak bagi, saat ni aku tak bagi, malu. Semayang Jumaat, dia standby siap-siap pun datang. Nampak? Dia standby pun di atas siap-siap. Pasal tabur nak berjalan, ding. Nampak? Dia bubuh dengan paksaan. Kalau kita boleh cari tabur tu, kita main-main, Allahu Akbar. Kita ajak diri kita sendiri. Macam Nabi kita, bagi tangan ni tak tahu. Bagi tangan ni tak tahu. Amalan itulah yang tahu adalah Allah. Allah yang maha mengetahui. Bukan senang tau. Termasuk Ustaz cakap, kita semua ni memang kita boleh mengaji sedahsyat mana pun, tapi belum tentu sedahsyat yang kita beramal dengan ilmu tu. Ni baru satu hadis. Nabi duk kata, ya Allah, Nabi sedih dengan golongan-golongan yang bernama yang banyak duit ni susah nak bersedekah. Ingat, hadis ni duk mai cerita kat kita zaman Nabi, orang yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kekayaan susah nak infak. Ustaz pergi banyak tempat lah. Orang kadang-kadang orang jenis macam ni mudah nafsak. Depa ni, ya Allah, ada faham? Susah. Kadang-kadang susah, ya Allah Tuhan. Tengok dia Muaz bin Jabal nak jumpa dengan orang kaya, bak keluar duit. Depa kata, wahai Muaz, hang tahu dah aku cari duit daripada pagi malam, senang nak minta dengan aku. Nampak tak? Dia rasa apa nama? Dia kata apa? Hasil daripada aku carilah, dalam surah Kafi bagi tahu. Hasil daripada aku carilah aku dapat buat macam ni. Hang duduk kat rumah, hang duduk dengar kuliah mama tu, pilih keluar mai. Kalau hang duduk ni kuliah sejam ni, kalau hang buat roti canai, hang lambung,
Tak dapat apa-apa. 80, 90 dapat. Hang-hanga mamak gula, apa dapat? Bagi duit lagi ada. Ayo. Nampak tak? Sedangkan agama duk kata, ya Allah, agama kata, mai tang sini dengan semayang, dengan bagi kelapangan kepada Allah, aku menentukan rezeki semayang. Semayang tu sendiri Allah tentukan rezeki bagi kita, ya Allah. Kok mana kita tak tahu. Allah, ya Allah, keyakinan dengan Tuhan kena terbaik. Akhirnya apa kata Muaz? Apa kata ya Allah Tuhan Nabi SAW kata apa? Tengok hadis ni, dia pecah pada dua. Buk mai kok belakang ni pula. Sebenarnya dia satu hadis. Kita tengok. Ambil muka surat 308. Tanda ni. Hadis muka surat ni dah habis 308, hadis 624 daripada Amrun ibnu Shu'aib. Hadis dia kalau kita nak langkau 1, 2, 3. Dapat. Lepas pada tu. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dapat. Hikam dapat. Kan? Dapat tu. Lepas pada hadis kita baca tadi kan, hadis tu daripada Abdullah bin Abbas, hadis pertama, hadis kedua, lepas tu hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Dapat. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khazu sadaqatun muslimina ala miyaihim. Rawahu Imam Ahmad wa Abi Daud wa aidan la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Maksud dia hadis ini ada kaitan dengan hadis Muaz bin Jabal. Apa maksud hadis ni? Nabi kata macam ni, wahai Muaz, ambillah harta orang kaya bagi pada orang miskin. Zakat mula-mula. Orang yang berduit bagi pada orang miskin. Allah mau macam tu. Ada tolong menolong. Akhirnya orang jenis kaya ni kedekut nak mampu. Maka Nabi mengeluarkan fatwa. Kata Amr bin Shu'aib, hadis ni sebenarnya pun daripada Muaz bin Jabal. Amr bin Shu'aib daripada bapa dia, daripada tok dia, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata tu'khazu sadaqatul muslimin. Tengoklah hadis ini ada dalam muka surat tu. Diambil zakat daripada orang muslimin kerana dia kata ala miyaihim, kita ambil sedekah dia di rumah dia. Apa maksud hadis ni? Nabi kata pi ambil zakat hampa, wahai orang-orang yang fakir miskin, duit yang sepatutnya hampa dapat, zakat sepatutnya hampa dapat, hampa kena dapat daripada rumah dia. Tiba-tiba dia tak bagi, pi masuk rumah dia, pi ambil. Ayo ni buat apa ni? Dan tengok di bawah pula dia kata apa? Tengok terjemahan lagi. Ustaz baca terjemahan je. La tu'khadhu, Nabi kata la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Maka Nabi tidak boleh diambil zakat daripada, kalau kita tak boleh ambil zakat daripada depa tak boleh bagi kecuali di dalam kediaman mereka sendiri. Oleh sebab tu lebih elok masuk rumah dia, curi tetap curi. Ada faham tu? Ya Allah. Jadi kita akan nampak susah sangat-sangat. Rasa susah nak ni, kita boleh pergi tempat-tempat macam, pilihlah keliling waterfall ke apa ke, tempat yang kita tengok tu. Rasa rumah ni rumah Tan Sri Saat kot, nampak tak? Tapi kita tengok kalau orang ni buat keluar zakat, jangan. Tapi orang ni, ya Allah, harta benda yang banyak, susah nak buat keluar zakat, maka Nabi tunjukkan rumah ni yang kaya, yang susah nak buat keluar zakat, pergi masuk rumah dia, ambil harta dia. Hak apa pergi ambil? Ada faham? Kita mengaji bab ni. Ya Allah special branch cari aku. Dia kata maksud dia kata dalam dia kata kita pungut zakat, dia kata ambil, dia kata boleh mengambil di tempat, dia kata si wajib zakat tinggal. Dia kata kat sini si pengumpul zakat, orang nak pungut zakat ni maksud dia. Tapi terjemahan dia tak cantik lah. Ada lah ni, ada. Dia kata kat sini orang yang tukang amil tu orang nak kutip zakat.
Orang duk kutip zakat pi rumah dia, susah dah ustaz nak keluar. Apa nak buat ni? Tengok di sini dia kata ambil dia kata ambil boleh. Kita ambil boleh, mengambil dia kata di tempat si wajib zakat tinggal. Tak mana tinggal, tak situ ambil. Pada masa tu masuklah ikat dia. Dia melupuk tanya ada mana duit hang. Robek semua ambil, nampak tak? Tak dapat duit dia, ambillah jam Rolex dia. Ambil jam Rolex. Jual jam Rolex dia dapat duit. Ada faham? Mampu ke dengar fatwa macam ni tak masuk televisyen terus? Ya Allah. Tapi nak cerita mai zakat dia macam tu. Nak cerita mai macam tu. Mula-mula ya Allah susah sangat-sangat orang apa nama? Orang kaya-kaya nak berkeluar, tapi akhir zaman akan datang balik zaman yang mana orang kaya susah nak berkeluar zakat. Akhir zaman kita tengok orang yang memiliki harta kedekut nak berkeluar untuk jalan Allah Ta'ala. Orang macam ni Allah tak mau tengok dia, Allah tak mau hadapkan rupa dia dengan Allah Ta'ala. Kita akan mengaji bab sedekah, bab zakat ni dahsyat dan dangerous, sangat. Allahu Akbar kabirah. Maka dia kata kat sini hukumnya kita boleh ambil zakat ke rumah para wajib zakat, hukum dia boleh. Pi rumah dia kata nak zakat, dia halau dia halau kita pun cek, kita tengok tak mana lubang boleh masuk rumah dia. Nampak tak? Study buat rumah. Tang sini boleh masuk, kita ada orang tang sini. Hang tunggu dia balik pukul berapa? Nampak tak? Dia keluar pukul berapa? Menyusun strategi masuk dan curi. Allahu Akbar kabir. Ya Allah ya Tuhan. Ni fiqah dia ajar kat kita. Kadang-kadang ni fiqah mamak ni betul tak betul sanggup sudah. Kan? Mai kita pada hadis kan. Nanti kita mai bab hadis tu kita cakap macam mana perbincangan ulama. Ni nak cakap masalah Muaz bin Jabal. Nabi SAW kata kat dia, wahai Muaz, wa iyyaka, dia kata karahim amwal, awas Muaz, jaga depa, jangan bagi depa benci dengan apa nama, jangan bagi depa benci tentang harta benda. Nak bakul bila zakat ni harta ada, nak berkeluar zakat ni pas susah depa jadi benci, jangan jadi macam tu. Wa taqud da'watul mazlum, takutlah kamu Muaz nak berdakwah dengan orang macam ni. Dia boleh semayang, dia boleh mengaji, tapi susah nak dapat keluar zakat. Susah nak dapat keluar zakat. Orang macam ni, wahai Muhammad, wattaqul da'watul mazlum. Ingat, bila orang tu kena zalim, Nabi kita takutlah bagi orang yang susah nak dapat keluar harta dia, zakat dia. Takutlah kamu kepada orang yang kamu buat naya, doa orang buat naya, wattaqud da'watul mazlum. Nabi kata bila orang nak, ya Allah, pusat zakat tak bagi dekat aku, ya Allah, dia angkat tangan, dia mengadu. Orang buka zakat, berkata, ya Allah ya Tuhan, orang duk main kat kami, duit dah tak ada dah. Orang yang patut dapat keluar zakat, dia tak dapat keluar. Nampak tak? Orang ni angkat tangan mengadu tentang kesusahan dia. Orang yang tak dapat keluar zakat ni, Allah, doa depa mengadu akan dikabul oleh Allah Taala. Apa Nabi bagi tahu? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahu hijabun. Maksud dia di antara Allah, dia dengan Allah, walaupun dia semayang yang tu yang ni semua, ada semayang, dia buat semayang, tapi masalah sedekah susah, zakat susah, di antara dia dengan Allah ada satu hijab. Allah tak mau tengok semua amalan dia. Dia semayang, dia mengaji, dia yang tu yang ni, tapi dia tak cantik. Masalah zakat dia tak cantik, sedekah dia tak cantik, Allah tak mau tengok. Jangan duk cerita mas semayang. Maka Nabi kata, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Di antara Allah dengan dia ada satu hijab. Allah tak mau tengok dari Allah Tuhan. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan Imam Nasai, Ibn Majah dengan Darami, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak di kalangan ulama hadis. Hadis yang kedua kita tengok di sini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata apa ni? Ustaz takkan baca panjang hadis kedua ni, baca ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dia khadam Nabi. Dia kata apa? Ana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang paling sedih sekali. Pasal apa? Abu Bakar ni ceritalah pengalaman dia.
Okey, cerita pengalaman dia, terutamanya Abu Bakar ni nak melaksanalah sedekah, tapi orang mula tak bayar zakat. Orang tak mau bayar zakat ni zaman Saidina Umar, zaman Saidina Abu Bakar. Bila mana Nabi SAW mati, bila Nabi SAW meninggal di Allah, pada masa tu orang jadi murtad. Ingat tak? Orang jadi murtad dan orang tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat, mereka bayar pada zaman Nabi pasal malu dekat Nabi. Mereka ikut agama ni pasal Nabi duk ada, okey agama ada. Bila Nabi mati, kami tak mau bagi dah zakat. Pasal apa nak bagi kan? Nabi dah mati, agama dah tak ada, tak mau dah. Masa Nabi ada, ya kami bayar zakat. Nabi dah tak ada, tak nak bayar zakat. Sedihnya Sayyidina Abu Bakar, bukan Umar, Sayyidina Abu Bakar sedih sangat-sangat. Pada masa itulah Abu Bakar meletakkan hukum, mana-mana orang yang tidak mengeluarkan zakat, hukum dia bunuh. Hukum dia bunuh zaman. Hukum dia bunuh, dia ada ya Allah. Allah bagi kat dia duit, tak mau nak berkeluar zakat ke jalan Allah. Ke jalan Allah ni tak mau nak berkeluar, tak mau langsung. Boleh kita ambil tindakan kat dia, dapat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Abu Bakar. Kata balahu, Abu Bakar tulis satu benda. Abu Bakar tulis satu benda, dia kata hadhihi faridatun sadaqah. Wallahi inilah benda yang wajib kamu kena sedekah, dia kata. Wajib kena bersedekah, dia kata allati faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni telah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi benda ni bukan daripada aku. Hadhihi faridatun sadaqah allati faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya betul, dapat. Hadis yang kedua. Bukan ustaz tak baca hadis kedua. Ala muslimina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Abu Bakar kata, Anas bin Malik kata, aku duduk dengan Abu Bakar. Bila duduk dengan Abu Bakar, aku tengok zaman Abu Bakar ni orang tak nak keluar zakat. Maka Abu Bakar tulis, ya Allah, dia kata wallahi benda ni benda tercatat yang wajib hangpa kena keluar zakat. Atas orang Islam mesti keluar zakat. Wallati amarallah, yang inilah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia kata apa? Dia duk cerita wa kulli setiap binatang banyak 40 berapa bab keluar, 20 berapa banyak bab keluar kambing, nampak tak dalam bab berkenaan ini. Maka dia tetapkan masalah mula-mula sekali dia kata kat sini 24 ekor unta, dia kata 1 ekor kambing, dia ada 24 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing untuk tiap-tiap, dia kata 5 ekornya. Yang ni semua ada kat sini, baca kat sini, nak cerita panjang. Bila jumpa dengan berapa ekor kambing ni, berapa ekor lembu pula, semua ada kat sini. Lembu, kambing, yang tu, yang ni semua zakat yang mula-mula sekali Abu Bakar minta daripada keluar adalah zakat ternakan. Binatang daripada ternak keluarlah. Binatang daripada ternak keluarlah. Pada masa tu dia tak nak keluar, ya Allah. Mai pada hadis yang seterusnya. Hadis ni kita tengok Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila aku sampai saja di bumi di bumi Yaman, aku diperintahkan juga untuk orang-orang yang pelihara binatang ni untuk keluar zakat, dia kata. Zakat dia sama juga yang sebagaimana Abu Bakar sebut. Maka Abu Bakar sebut benda tu benda yang sama datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Muaz bin Jabal pun sampai di sana, dia minta pada orang kaya-kaya kat sana, hampa belah. Pasal orang kaya sana dia belah lembu, dia belah unta. Lembu tak ada. Lembu daripada dengar tunjuk macam surah Al-Baqarah kan. Bila surah 9 Baqarah ni apa? Pasal dia tak bisa tengok. Lembu tu dia tak bisa tengok. Dia tahu Baqarah ni binatang apa, lembu jenis apa ni, binatang jenis apa, dia tak bisa tengok kan. Oleh sebab tu yang diperintahkan di sini ialah bentuk kambing, kibas, unta pada zaman Muaz bin Jabal lagi. Pasal tu bila mana Nabi SAW meninggal, diteruskan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis yang kita tengok yang seterusnya kita dah baca dah, daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Kita cuma baca bab-bab ni saja. Kita tak baca detail bab-bab yang tu semua tak ada lah. Tu semua kena ada ni kita kena tulis, kena kira yang tu, yang ni semua tu jadi lain. Cuma kita faham zakat ni macam mana, nak keluar macam mana, setahun macam mana,
Bila dia kena dia bak keluar bila pasal dia kena bak keluar dalam bulan puasa ke saja ustaz, nampak tak? Kita kena ambil bab-bab macam tu, bab-bab yang pertama yang sehaluan dengan kita. Ni nak tolak campur dengan aku dengan apa ni apa budak. Nampak tak? Yang tu kita ambil kelas lain. Yang tu kelas nak campur tolak ni berapa? Ni dia ada lembu apa nama? Dia ada unta jantan berapa ekor macam unta lah kamu. Kita ambil benda-benda yang agak penting. Yang paling penting sekali kita tahu, mula-mula sekali Muaz bin Jabal pergi jumpa orang kaya yang jaga kambing ni semua ni, keluar zakat. Dia pun tak mau nak keluar zakat. Ya Allah. Mai hadis seterusnya, dia masuk, dia kata pakat sini, dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, laisa ala muslimin fi abdihi wala farasihi sadaqah. Dia kata kat sini zakat tidak dikenakan kepada dia, tak perlu bak keluar, dia hamba tak payahlah. Hamba dia tak payah bak keluar zakat. Dan satu lagi apa nama, pada kuda-kuda yang kita guna tu, kuda yang kita guna ataupun lembu yang kita guna untuk buat cucuk tanamkan yang tu yang ni kan, benda tu tak perlu. Benda tu tak perlu, ataupun kita guna sebagai kenderaan kita tak perlu. Dia kata tidak boleh, dia kata tidak boleh ataupun berkewajipan, tidak ada dia kata kewajipan zakat pada hamba kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah dia kena buat keluar lah. Zakat apa pun tak kena dekat dia, hamba zakat fitrah kenalah. Zakat fitrah dia kena, dan zakat fitrah hamba kena bagi. Tidak ada kewajipan mengeluarkan zakat pada hamba. Dia katalah disimpan apakah, dia tak perlu. Dia tak perlu buat keluar zakat hamba dah. Dan pada kuda tu pun kan kita ada kuda tu walaupun kita ada cukup banyak tu kuda tu, tapi semua kuda tu kita guna untuk kerja, maka tak perlu. Kita ada khabar banyak tak keluar zakat, kedekut nak mampu kita kata kat dia tak ada syarat tu. Dia semua dia guna, binatang tu semua dia guna. Nampak tak perlu. Seorang hamba menurut dia kata hadis daripada Imam Muslim hanya dikenakan zakat fitrah. Imam Muslim kata dikenakan zakat fitrah untuk diri dia. Zakat fitrah ni pun diperbincangkan oleh ulama. Kalau sekiranya dia duduk dengan orang yang jaga dia, siapa nak keluar? Adakah dia bak keluar sendiri ataupun ni? Ulama mengatakan dia lebih elok bak keluar. Dia lebih elok bak keluar untuk diri dia. Tidak ada zakat dia kata hamba ataupun kuda. Ya Allah Tuhan. Lepas tu kita tengok pula insya-Allah, kalau diizinkan Allah Taala, maksud dia kita ada perbincangan lagi setahun tak setahun ni semua kita tengok. Hadis yang seterusnya dia nak ajak dekat kita masalah zakat. Dia kata barang siapa mengeluarkan harta maka tidak diwajibkan zakat atas dirinya sebelum berlalu. Okey, dia akan ajak dekat kita hadis tanda kat sini. Hakam tanda kat sini, Hakam hadis 626. Hadis ni panjang, dia tak perlu saya cakap hari ni. Nanti kita cakap masalah masalah zakat lah ni, bila dia kena buat keluar. Okey, dia ada harta tapi dia kena cukup setahun. Dia kena cukup, dia lepas ni dia akan bincang masalah zakat tu nak buat keluar bila cukup setahun, cukup dia punya cukup setahun, cukup haul dia cukup setahun baru dia buat keluar. Dan cukup dia syarat, dia katalah kita simpan duit. Kita simpan duit sampai 1,000. Dan 1,000 tu memang setahun tak bergerak. Daripada awal tahun sampai akhir tahun kita dah simpan tak bergerak. Dia ada 1,100, 1,200 duduk macam tu. Tapi dalam setahun duduk macam tu, maka dia dah cukup dah. Haul dia cukup dah, nisab dia pun dah cukup dah. Maka automatik dia kena buat keluar zakat, kena buat keluar dah cukup haul setahun dia buat keluar. Dan nisab dia pun dah mencukupi dah. 1,000 dia kena buat keluar 2.5. Buat keluar lah. Dia buat keluar lah. Dah cukup dah benda tu, dia buat keluar. Dia buat keluar RM25 bagi pada Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya duit tu keluar masuk dalam setahun tu kacau. Dia ada 1,000, bulan ni ada, bulan depan tak ada, bulan Ustaz tu boleh. Tu tak kira. Dia kena ada maintain macam tu, tak kacau. Nampak tak? Kadang-kadang kita kata, Ustaz dia duk menyaga tapi dia tak keluar zakat. Dia menyaga kuih. Kadang dia menyaga, dia campur, dia tolak, dia menyampuk, dia tolak, dia campur, dia tolak. Tak ada pun kat dia. Maka yang tu tak dikira.
Tak dikira. Nanti kita insya-Allah dia main pelan-pelan. Benda ni sabit dengan kita. Ustaz akan mengajak cara senang. Memang zakat ni paling susah sekali. Dan hadis dia baca pun berbelit-belit ni. Pasal tu Ustaz tak nak sentuh benda yang besar-besar. Macam campur kambing, campur lembu, campur apa pun kita tak tahu. Nampak tak? Kita tak campur lembu, kita nak tahu zakat ni macam mana. Macam kita cerita tadi, zakat ni main daripada Muaz bin Jabal. Nabi minta pada kita kalau boleh bersedekahlah. Hukum sedekah mai dulu. Sedekah dia pun tak mau bagi, maka Allah kenakan zakat. Allah tak mau orang yang lari daripada kena zakat. Masa dia tahu kalau barang emas dia tak pakai setahun, dia kena buat keluar, dia pun pakai dengan tujuan tak nak buat keluar zakat. Yang ni ancaman daripada Allah Ta'ala. Kita kena tahu bentuk-bentuk macam tu. Benda-benda macam tu kita kena tahu. Nampak tak? Allah, jangan bagi harta benda yang kita ada atau benda ni esoknya akan makan diri kita sendiri. Kita tak mau. Kita katakan Allah, ya Allah, perbetulkan aku, perbetulkan kehidupan aku, terutamanya pengurusan masalah harta benda. Setiap kali kita buat keluar zakat, ya Allah, bersihkan harta benda aku, bersihkan diri aku. Tak. Kadang-kadang kita buat sedekah ni untuk untuk mak kita yang masih hidup. Bagus. Masa hidup kita buat. Masa meninggal pun boleh. Mak anak dia sendiri, ya Allah, atas nama mak aku, boleh. Atas nama mak dia nak sedekah. Pertama sekali sedekah atas nama mak, kita hukum dia, dia nanti mai. Ding 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 ding, nampak tak? Dia nanti mai. Kadang-kadang, Ustaz, ni saya nak sedekah kat mak saya. Nabi tanya, sebelum hang nak sedekah dekat mak hang, hang sedekah dekat hang dulu. Okey, sedekah. Contohnya dia nak sedekah kat mak dia. Dia nak sedekah dekat mak dia, dia kena susun betul-betul. Dia kena sedekah diri dia, anak-anak dia, suami dia, barulah kepada mak dia. Tapi lompat, no. Dalam ni akan ajak. Okey, dia ajak. Kadang-kadang anak sayang kat mak dia, bapa dia. No. Dia kena mendahului buat suami banyak duit, pergi kat dia. Pergi. Hang tak boleh buat macam tu. Sikit pun tak apa. Kena melalui susunan tu. Dalam ni duk ajak. Dia nak bagi, ya Rasulullah aku nak bagi. Nabi tak boleh, Nabi kata. Hang bagi untuk diri hang dulu. Kadang-kadang kita bersedekah tapi cara tak betul. Nampak tak? Dalam ni semua ada, kita kena mengaji pelan-pelan. Bab sedekah ni memang dalam ni ada. Lepas tu pula kita dengar pula Allahu Akbar kabir. Ya Rasulullah, boleh tak saya ambil harta daripada harta daripada suami? Dia ni bekerja kuat, Ustaz. Kira dia ni kuliah tak main semata-mata tangkap ikan saja. Ambil ikan nak tangkap dia balik tak dapat. Memanglah Ustaz panggil kuliah mengelet, tapi saya naklah kalau boleh dia dapat duit banyak. Saya curi, Ustaz. Saya curi sedekah untuk dia. Boleh ke Ustaz? Hukum dia boleh. Kita akan dengar ada seorang perempuan tu dia curi. Ya Allah, dia curi. Maka Nabi kata, kita boleh macam kita tengok macam isteri suami yang kedekut ni susah sangat-sangat berkeluar. Tapi janganlah dia boleh curi dia boleh curi CURI, curi dibenarkan. Jenis kedekut ni dia boleh ambil sangat-sangat. Dia tanya, aku duk tengok duit aku ni tiap-tiap bulan duk hilang, ada toyol ke apa ke kan. Dia duk kata toyol ada rumah, pergi carilah bomoh. Saya duk kira betul, main cek balik tak ada. Saya duk pasal ada toyol lah. Kita tanya, bomoh nak kata, memang toyol tu daripada rumah juga. Yang buat tu pun toyol juga. Allahu Akbar kabir. Ya Allah, nampak tak? Kita akan dengar hadis-hadis ni, dia tolong kita, dia bantu kita. Ustaz kalau bab-bab yang kurang ni kita lompat, okey? Kita cakap benda tu kaitan dengan kita. Macam mana sahabat mengadu kat Nabi nak bersedekah dekat mak dia, Nabi kata jangan sedekah diri, alhamdulillah. Bab-bab macam tu. Dan dia tanya nak sedekah bagi pihak suami dia yang tak pernah sedekah, dia curi, boleh tak boleh, semua ada kat sini. Nak tolong, minta dibersihkan suami dia harta benda tu, supaya suami dia boleh menghadap dengan Allah Ta'ala. Dia ambil bahagian suami dia, bahagian suami dia. Dan masalah zakat ni macam mana Ustaz? Saya bolehkah sebab keluar zakat? Macam kita tengok kalau ditakdirkanlah, katalah hampa kahwin dengan perempuan kaya, katalah ni semua kaya belakang, di belakang kaya, jenis orang depan ni miskin, kaya kan, maka si perempuan kena buat keluar zakat. Kena buat keluar zakat dah, dia kena buat keluar zakat hasil dari kekayaan dia.
zakat dia boleh bagi dekat suami dia tak? Hukum dia boleh. Kalau suami dia ekonomi, sebulan tak boleh pi. Bulan puasa, hujan tak boleh. Suami dia tak ada. Yang apa nama, isteri ni duk menjaga kuih lah, katakannya duit banyak. Ni zakat aku bagi kat hang. Ingat nah, ni zakat aku. Amboi Allah Tuhan. Dia kena bagi. Maka Nabi kata, pi bagi zakat dekat suami hang lebih bagus daripada ke orang lain. Ke orang lain. Tapi apa nama, suami nak bagi zakat dekat apa nama, isteri boleh tak boleh? Suami nak bagi zakat kat isteri boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Pasal dia kena, itu bukan zakat, itu apa nama? Itu hak dia, memang kena bagi. Suami memang dia kena bagi, itu bukan zakat, dia tak boleh bagi zakat. Tak apalah. Baru ni kena zakat aku bagi kat hang. Nak mampu. Dia boleh bagi kat kita, kita tak boleh bagi kat dia. Memang kita kena bagi. Nampak tak? Memang kita kena bagi. Habuan kita ni memang kita kena bagi. Kan mata pencarian tu memang kena bagi untuk orang perempuan. Semua tu dia akan masuk dalam bab ni. Dia akan bagi tahu kita masalah zakat yang mana didahulukan dulu. Macam Nabi SAW kata, macam zakat tu bagilah pada orang yang terdekat. Okay, kita nak bagi zakat. Kita tahu abang kita miskin, kurang. Kita ambil duit zakat keluarga kita. Nah abang, ni zakat kami. Pergi bagi kat abang kita. Pasal abang kita termasuk kategori asnaf tu. Bagi kat dia. Nabi suruh bagi pada akrab, adik-beradik dulu sebelum bagi pada orang lain. Tak perlu kita nak bagi pada perempuan ni. Isi form borang tu. Ayah keluar bagi tahu ni, ayah dengan anak saya siapa ke apa. Kata adat kita, ya Allah, kita kumpul-kumpul, kita pergi bagi. Kita tahu kata perempuan, kita kata dia lemah, dia pergi bagi. Kita tengok mak boleh bagi tak, bapak, kita kena tengok. Dalam hadis-hadis ini ajak kat kita, Nabi suruh utamakan zakat diberi kepada keluarga yang terdekat dulu. Kita tolong di kalangan keluarga. Jangan sibuk jojoh. Kadang-kadang nak bagi-bagi dekat terung, nak bagi-bagi kat mana-mana. Ya jauh. Adik-beradik sendiri pada kadang kita tengok jamban pun dah sengit dah. Kita tahu dia lemah ekonomi. Nah lah zakat. Mudah-mudahan ya Allah, kami bagi dekat hang ni, salah satunya Allah bersihkan harta benda kami, diri kami, dan Allah adakan hubungan di antara dengan aku ni bertambah kuat, bertambah erat. Allahu Akbar. InsyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita buat main kitab ni, sama-sama kita tanda. Sama-sama kita tanda. Bulan depan diizinkan Allah Ta'ala sampai. Setakat sini dulu. Yang baik semua main daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan sendiri, kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan sulh. Subhanakallah, syallallahu alaihi